Allah Ta'ala baru hantar mai kepada kita COVID. Ni hak kelang kabut dah ni. Omikron tak Omikron ni. Ramai yang kata mendatang Omikron, kemudian naik tak turun-turun. Mana? 20,000, 25,000. Lah ni Pak Long tahu dah ada cadangan dah. Ada cadangan dah, tapi masih dipertimbangkan. Ada dah cadangan dalam negara kita ni, mana-mana orang yang tidak mengambil booster bulan Ramadan ni, dia tak boleh main masjid dengan surau. Ada cadangan dah belum? Saya baca kat tuan-tuan. Nak dengar saya nak baca? Kau tak mau dengar? Mau lah. Saya nak baca. Satu portal media ni, saya tak mau saya baca ni pasal live malam ni, saya tak mau ni. Satu tempat 19 Februari. Hari ni berapa ni? Hari ni 20 Maret. Jabatan Agama menyarankan hanya individu yang mengambil dos penggalak sahaja diberi kebenaran terlibat dalam aktiviti di surau dan masjid ketika Ramadan. Bagaimanapun Menteri Besar berkata, saya tak mahu habaq negeri mana. Dan jangan duduk rambak. Dia kata, no, saya tak habaq negeri mana. Saya hanya baca laporan. Bagaimanapun Menteri Besar negeri itu berkata, keputusan itu hanya boleh dimuktamadkan setelah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Katanya ia bukan hak saya untuk mengumumkannya, tetapi saranan itu disokong Majlis Keselamatan Negeri MKN. Makna apa dia Pak Long? Ada cadangan dah. Mana-mana orang yang tidak ambil booster dose, Ramadan tak boleh main semayang di masjid, Ramadan tak boleh main semayang di surau. Saya tak kata benda ni kepada Jabatan Agama. Jabatan Agama hanya menjalankan tugas dan arahan yang dikeluarkan oleh MKN. Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Cicak pun setuju. Jangan cicak setuju dengan saya. Mau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan teruk pada cicak tu lagi. Tuan-tuan nampak tak dia punya permainan ni? Nampak tak? Siapa yang tak ambil booster dose, Ramadan tak boleh main masjid, Ramadan tak boleh main surau. Tu baru satu negeri. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kalau kita tak fight, benda ni akan meleret tak main negeri-negeri lain? Bila saya duk ingat, orang kata ni Ustaz Usam duk ingat, saya bukan ingat ni tuan-tuan. Saya membangkang tentang COVID, tak ada. Ada orang kata Ustaz Usam menafikan bahaya COVID. Hang dengar betul-betul ucapan saya. Saya tak kata COVID ni bukan benda yang betul. Saya tak kata COVID ni tipu. Tak. Yang saya pertikai dua benda. Dua benda saya pertikai. Yang pertama saya pertikai tentang kewajipan mewajibkan orang ambil dos penggalak. Ni mula pula. Siapa tak ambil dos penggalak, tak boleh pergi masjid dan surau. Tuan-tuan, orang nak buat ibadat kita duk bihalang, siapa nak tanggungjawab ni tuan-tuan? Tuan-tuan jangan duk tibai Jabatan Agama, tuan-tuan jangan duk tibai masjid. Tuan-tuan kadang-kadang tibai tak kena tempat. Bagi pilihan.
pilihan kepada rakyat sama ada nak ambil booster dose ataupun tidak. Tikok dia ada Pak Long tu kata, Ustaz, kami lah tak takut dengan COVID dah Ustaz, oi, kami takut dengan vaksin. Rakyat lah dia tak takut dah dengan COVID, dia takut dengan vaksin. Dia kata biar kami lebih redha mati kerana COVID daripada mati kerana cucuk vaksin. Betul ke tak? Tuan-tuan, saya kata jaga SOP penggunaan masjid kena dikaji semula. Jumaat minggu ni, Jumaat minggu lepas, saya outstation Jumaat minggu lepas. Nak pergi sembahyang Jumaat di satu masjid, satu negeri, tak mahu negeri mana. Dah lah beratok nak masuk masjid tu 15 minit. Dia bukan lagu masjid Padang Nyong. Lek motor tu, lek bituh tuan tu. Scan apa haram tak masuk tu weh. Masjid kampung tak ada masalah lah, masjid bandar ni masalah. Beratok 15 minit. Kain ridak duk atas kepala bau. Duk pegang handphone. Duk buka mes sejahtera. Bangla security tu duk jaga. Bangla. Dulu lepa nak masuk negara kita, kita kena tengok dokumen lepa. Lah kita nak masuk negara kita, lepa nak tengok dokumen kita. Mai sejahtera, mai sejahtera. Minta maaf tuan-tuan, orang nampak benda ni melawak, tapi saya rasa tercabar. Mai sejahtera. Kita pun kalah-kalah tunjuk. Kuning bos. Sejadah. Saya tak jadah tak ada ni, kain ni ada. Besar dah jadah. Hang nak tumpang pun boleh. Tak boleh bos, sejadah saja. Sejadah saja. Saya kata awak, kain ridak ni umur Quran ada lah. Tak boleh bos. Dia tunjuk dekat pos pengawal tu, dia pelekat atas A4 tu. Sejadah halui pangkah, kain ridak pangkah, kain tola pangkah, sejadah besar raih. Itu saja. Saya kata ni aku dah buat makan ni, aku hampak, sopa tu lah. Tak boleh bos. Last kali minggu lepas Jumaat saya tak ada sembahyang. Jumaat minggu lepas saya tak ada sembahyang. Berdiri 15 minit tak boleh sembahyang. Kita ada otak tuan-tuan, kena fikir. Ni apa ni saya nak tanya tuan-tuan, ini apa ni? Kita tak pertikai angka 27,000 ke apa, tak apalah. Ta'atlah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'at. Lepas kata 27,000. 27,000 no. Tak apalah. Sampai tak ada hak kita nak bersuara tuan-tuan sebagai rakyat, tak ada hak. Ni saya cakap lagu ni kena pula ni. Pakar-pakar perubatan dalam penulisan dia tanya, mana yang ke 26,000 ni, tanya, bukan pertikai, tanya. Tu yang saya kata, bila saya kata orang marah, saya kata Omicron ni gagah dia ni varian COVID, model orang. Saya nak calon dia jadi ahli parlimen dah. Tak ni, pilihan raya ni untuk jadi menteri kesihatan. Tak tahu lah, saya rasa Omicron ni pun dia Islam kot no. Rejak baru dia aman. Tapi pusang dengan raya Cina dia tak. Pasal Omicron ni perasaan ni. Tak tahu nama betul, tak tahulah. Yang saya tahu Omicron bin Pelakron. Satu nama dia. Nama penuh saya tak tahu. Angka ni main mana tuan-tuan?
27,000 ni kita nak tanya, 27,000 ni kita nak tanya, adakah ini semua varian Omicron? Kalau dikatakan varian Omicron, lab mana yang mengeluarkan kesahihan bahawa 24,000, 23,000, 22,000 setiap hari ini adalah varian Omicron? Mana dia bukti? Kita nak minta. Adakah setakat siliwatih duk ludah tu tuan-tuan, dia boleh menetapkan ini Omicron ke tak? Yang tu pun tak ketahuan hala. Dia takat nak habaq positif dengan negatif. Hari Jumaat lepas 2 kali saya ludah, naik 2 garis. Setiap minggu saya akan ludah hari Jumaat, ambil berkat hari Jumaat. Nak keluar program duk khutui bubuh. Tak dia naik 2 lain, kata nah aku mengandung pula dah ni. Boleh tang mana pula dah ni. Tak buat hati koyak pula satu kotak lagi, ludah tak pula. Dia naik 1 garis pula dah. Ludah pula sekotak lagi, 2 garis pula dah. Kita pun ada 3 kotak ya. Dia kata aku terajang dengan kotak ni, dengan orang buat ni lagi. Sat naik 2, sat naik 1, sat naik 2. Kita darah pahlawan. Nak pergi beli, farmasi tutup, telefon kawan. Ni hang ada datang duduk ludah tu di rumah. Dia kata ada dekat 2 kotak. Orang main zat kat aku. Dia kata awak, dia apa Ustaz? Naik 2 lain pula. Allah. Omicron lah. Saya kata menatang pakron memapih-pih aku tak heran lah. Dia pun tak berani masuk. Dia tak buat dia pagang lah. Saya pun pergi ambil ludah pula 1 lain. Ludah pula 1 lain. 3-2. 3-2 menang tipis. Kalau 3-1 kita confident 3-2. Saya nak keluar 9.30. Nak keluar program. Tak kesudah start kereta pergi klinik hojah hidung. Tak. Dia berkata 1 lain. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah angka tu dia ambil lagu tu juga tu? Hak yang gila punya tu, menatang tu yang gelong tu, dia ambil juga. Kalau sekadar PCR hojah hidung, hojah mulut, dia tak boleh nak menetapkan ini varian apa? Omicron ke? Apakah? Delta ke? Alpha ke? Jadi kalau pihak Menteri Kesihatan kata 27,000 ni varian Omicron, gelombang Omicron, mana dia kesahihan tu? Kita bukan nak bertikai, kita nak tanya. Betul, kita nak tanya pula tuan-tuan. Dulu kita dilanda dengan Delta dan Alpha. Hak ni kena jalan, hak ni kena jalan. Kita cucuk 2 dos. Nak melawan varian Delta, nak melawan varian Alpha. Lalu mai pula varian baru Omicron. Dikatakan Omicron ni dia tidak bermutasi dan tidak kuat, tidak seganas Alpha dan Delta. Kalau varian Alpha dan Delta tu yang ganas lebih daripada Omicron, 2 dos boleh lawan, apakah varian yang lemah Omicron ni tak boleh dilawan dengan 2 dos tu, sehingga mewajib pula 1 dos yang khas kepada rakyat? Ni yang kata fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Jangan sampai rakyat pula dilanda pula 1 varian lagi. Bodoh Quran. Nak memperbodohkan rakyat. Sekian dimaklumkan. Allah Ta'ala baru hantar yang ni je Pak Long Wei. Selerak dah kita ni. Berselerak dah kita ni. Allah Ta'ala baru hantar yang ni ya. Sebab tu kita berhadapan dengan COVID ni dengan apa? Dengan ilmu, dengan nafsu ataupun amalan. Ada orang yang bila mai COVID, dia sambut COVID ni dengan nafsu dia. Tindakan dia semua berdasarkan nafsu dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam masa COVID ni kita boleh tengok orang gantung diri, orang bunuh diri. Betul ke tak? Saya pergi ngajak di Langkawi 2 minggu lepas. Minggu lepas, hari Ahad minggu lepas.
Lepas cerita di Langkawi saja orang bunuh diri berapa orang. Ada satu kawan tu nak bunuh diri tapi tak jadi. Cerai apa semua, dia kata aku tak boleh, aku nak kena bunuh diri, aku tak boleh, aku nak kena bunuh diri. Orang kata sabar. Tak lah, start motor pergi kat sungai nak terjun. Parking motor apa, dia pun terjun. Terjun tepi boya. Kelupuk lari kat boya tu, naik balik darat. Dia pun kata lari apa, dah nak mati kan? Dia kata nak mati pun nak terjun pergi mati terus, tak mau boya makan dah dah. Ni tuan-tuan fitnah akhir zaman ni. Nafsu. Ada orang berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan apa dia? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ada orang yang berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan amalan. Sebab itulah Imam Al-Ghazali kata, yang mana satu yang kamu akan berdamping di dalam kehidupan kamu apabila kamu berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Kamu nak berdamping dengan nafsu kamu, apa fitnah, semua kamu berhadapan dengan nafsu kamu. Ataupun kamu nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan ilmu yang ada pada diri kamu. Ataupun kamu nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan amalan yang ada pada diri kamu. Sebab tu Imam Ghazali kata, nak selamat dengan fitnah akhir zaman, hadaplah fitnah ni dengan ilmu, hadaplah fitnah ni dengan amalan. Beramal mesti kena ada ilmu. Orang yang mengaji ada ilmu mesti buat amal.